Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى fa'innal jannata hiyal ma'wa. Firman Allah yang bermaksud, adapun orang-orang yang takut dengan keadaannya ketika ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitungkan segala amalannya, serta ia menahan diri dari menurut hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, jadi dikasihi sekalian ahli keluarga saya, dan hormati lagi dikasihi ibunda yang tercinta, adik-adik yang saya kasihi, adik-beradik, sanak saudara jauh dan dekat, sahabat handai yang saya ingat, sahabat handai yang saya kasihi, lagi hormati, khususnya muslimin muslimat, sidang pendengar yang sudi mendengar ataupun terdengar mau'izah yang saya cuba sampaikan sekadar kemampuan yang ada pada saya, dengan kefakiran ilmu, dengan keterbatasan ilmu yang Allah berikan kepada saya cuba sampaikan menjadi peringatan pada diri saya dan di keluarga saya, khususnya pada muslim muslimat, sebagai sumbangan bakti saya. Moga-moga dengan sedikit kebaktian ini akan menjadi rahmat bagi diri saya di hari akhirat nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, pada pagi ini, pagi Isnin, saya cuba untuk meneruskan tajuk yang saya baca pada sebelum ini, iaitu diambil daripada buku almarhum Tuan Guru Haji Abdul Aziz, Tuan Guru Datuk Nik Aziz bin Nikmat, yang berkaitan dengan persiapan menghadapi kematian. Kitab yang dikarang olehnya, buku yang dikarang olehnya, yang bertajuk Persiapan Menghadapi Kematian. Siri yang pertama dulu saya telah bincangkan tentang bagaimana ruh kita, persediaan kita, ruh kita akan menghadapi saat-saat kematian, daripada nyawa kita dicabut, dimandikan, nyawa kita diambil, dimandikan, kemudian dikafankan, disemayangkan dan dikebumikan, dan seterusnya, bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur. Baik, saya meneruskan lagi kitab ini dengan tajuk dengan kitab yang sama, Persiapan Menghadapi Kematian. Saya teruskan saja
tanpa saya mukadimah lebih-lebih lana, saya terus saja. Buku ini dia buat, Tuan Guru dia buat dalam berbagai-bagai tajuk. Satu tajuk yang besar dan kemudian ada tajuk-tajuk yang kecil, bahagian-bahagian. Tapi semuanya menjurus ke arah persiapan kita menghadapi kematian. Untuk kita semua. Untuk kita semua. Dan bukan juga untuk kita semua, untuk diri dia juga. Dia menulis untuk diri dia juga, untuk keluarga dan untuk semua manusia. Mudah-mudahan rohnya sentiasa menjadi rahmat. Walaupun berpuluh tahun buku ini ditulis, mungkin dah 10 tahun, 20 tahun lebih buku ini telah ditulis. Mudah-mudahan dengan peninggalan penulisannya ini, bukunya, kitabnya ini akan menjadi amalan dan berterusan kepadanya. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Moga-moga Allah letakkan rohnya di tempat yang baik. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Pada pagi ini tajuk kecilnya, kufar dimatikan dengan dipukul oleh malaikat. Kufar. Kufar ini adalah orang-orang yang kafir, orang yang ingkar kepada perintah Allah, tak percaya kepada Allah, yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia menghadapi kematian dengan berbagai cara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa ayat Al-Quran. Manusia dimatikan oleh malaikat, manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai-bagai cara. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Al-Quranul Karim, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan hamba yang dengan dua cara, iaitu dengan cara mujmal ataupun secara umum. Tuan Guru mengatakan manusia dimatikan dengan dua cara. Satu secara mujmal ataupun disebut sebagai secara umum, tidak dengan cara jelas. Ini satu kematian. Sementara satu lagi ialah cara mufassal, iaitu dengan cara yang jelas. Dengan cara yang jelas. Dan dihuraikan dengan terperinci tentang bagaimana seseorang hamba itu dimatikan. InsyaAllah mungkin Tuan Guru akan jelaskan apa maksud dimatikan dengan secara jelas dan dimatikan dengan secara tidak jelas. Mujmal, dimatikan secara umum, dan dimatikan dengan secara mufassal, iaitu secara jelas. Ada orang yang dimatikan dengan cara yang baik dan lemah lembut. Ada manusia hamba Allah yang dimatikan dengan secara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, dilakukan oleh malaikat dengan cara yang sopan dan baik, dengan penuh sopan santun, dengan penuh kesantunan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Nahl ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Firman Allah yang bermaksud iaitu orang-orang yang diwafatkan, makna orang-orang yang dimatikan dalam keadaan baik, dan para malaikat dengan menyatakan, iaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan menyatakan kepada mereka, iaitu malaikat menyatakan salamun alaikum, salam sejahtera bagimu, masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Iaitu orang-orang yang telah dimatikan
dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, sejahtera atas kamu. Masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Moga-moga ayat ini menjadi dalil atau pengajaran, hujah bagi kita dan kekuatan bagi kita. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang diwafatkan, dimatikan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan salamun, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Masuklah kamu ke dalam syurga itu bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kamu kerjakan. Ketika anak dimatikan, malaikat mengatakan kepada kita seperti itu. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, maksud diwafatkan dalam keadaan yang baik itu ialah seseorang itu mati dalam keadaan iman yang bersih, iman yang tidak ada kekotoran, suci daripada dosa. Maknanya bukan kerana maksumnya, tidak. Kerana taubatnya kepada Allah, kerana ibadatnya kepada Allah. Walaupun dia melakukan dosa, tetapi dia tidak lupa kepada Allah dengan taubat. Seperti mana yang kita ketahui bahawa setiap manusia pasti tak sunyi daripada melakukan kesalahan, melakukan dosa, tapi dia membersihkan dosanya itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu, Allah terima taubatnya dengan izinnya. Maka dia mati dalam keadaan bersih, mati dalam keadaan dia diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab itu dalam kehidupan kita di dunia ini, setiap hari, setiap waktu, hendaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Walaupun kita tidak melakukan dosa pada hari itu, walaupun kita tidak memukul orang pada hari itu, walaupun kita tidak menipu orang pada hari itu, tapi istighfarlah setiap waktu yang kita ada. Sebab mudah sangat ucapan istighfar, minta ampun kepada Allah ini. Mudah sangat, tanpa mengambil wudu, tanpa kita perlu duduk di masjid, tanpa kita perlu duduk di tikar sejadah. Setiap masa ada waktu istighfar, astaghfirullahalazim. Jadikan bacaan bagi rotib kita, sebagai rotib kita, sebagai amalan kebiasaan, menjadi satu kebiasaan bagi kita. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan dengan kita minta ampun kepada Allah setiap waktu, sampailah kita diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa kita dan Allah terima segala amal, Allah terima segala dosa, taubat kita, dan maka kita mati dalam keadaan yang baik, yang mudah-mudahan kita minta kita masuk dalam kumpulan yang yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kita dapat salam, kemudian masuklah ke dalam syurga dengan apa yang telah kita usahakan. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah buka peluang ini kepada semua manusia. Allah buka peluang ini kepada semua orang Islam. Tanpa mengira kedudukan, tanpa mengira pendidikan, tanpa mengira keturunan, bangsa. Allah buka peluang. Ayat ini, ayat Quran ini Allah bagi buka peluang semua pada manusia. Ayat Quran ini, Al-Quran ini diturunkan pada semua manusia, tanpa mengira darjat, kedudukan, pangkat, pendidikan dan sebagainya. Cuma kita amal, kita percaya, kita imani. Itu yang penting. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seseorang yang dimatikan dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan maksiat, diartikan mereka mati dalam keadaan senang dan tenang. Mereka mati dalam keadaan senang dan tenang.
Orang yang dimatikan dalam keadaan baik, husnul khatimah, maka mereka mati dalam keadaan tenang dan senang, kerana ada berita gembira daripada para malaikat bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lagi nyawa mereka dicabut, mereka telah diberitahu bahawa mereka akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang baik. Mereka yang dimatikan dalam keadaan baik itu ialah dari kalangan para rasul. Antara yang mati dalam keadaan yang baik itu, kata Tuan Guru, ialah dari kalangan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para anbiya, para nabi-nabi, para rasul-rasul, para aulia yang salih, yang salihin dan muttaqin. Mereka wajar mendapat layanan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh keimanan mereka yang unggul, di samping amalan mereka yang ma'ruf dan ikhlas kerana Allah Taala semata-mata. Di antara yang dimatikan dalam keadaan yang baik itu, yang disebutkan malaikat kepada mereka salam itu, ialah para nabi-nabi, para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, para anbiya, para salihin dan muttaqin. Kerana wajar bagi mereka, kerana dengan amalan mereka, dengan amalan dan keimanan mereka dan peninggalan hasil ilmu mereka kepada generasi-generasi yang kebelakangan sampai kepada hari ini dan seterusnya. Pondok-pondok mereka tinggalkan, buku-buku yang mereka tuliskan, ilmu-ilmu yang mereka tinggalkan. Pada satu generasi hingga satu generasi, mereka wakafkan untuk umat Islam, untuk mengambil mutiara-mutiara ilmu yang mereka tinggalkan. Maka segala apa yang peninggalan mereka, walaupun mereka mati meninggal sudah lama, tapi segala tulisan mereka masih lagi dibaca sehingga sekarang. Maka segala apa hasil itu akan mengalir pahala mereka kepada mereka. Diwajar bagi mereka itu mendapat kedudukan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul telahlah, mereka ini di kalangan pilihan Allah yang maksum, dan ujian-ujian yang mereka terima, mereka memanglah termasuk di kalangan ahli syurga. Para nabi-nabi dan rasul-rasul sejak Nabi Adam AS sehingga Nabi Muhammad SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapat layanan baik ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan keimanan yang telah diuji. Orang yang mati yang mendapat layanan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah diuji keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah ketika kematian mereka, ketika kematian dan selepas kematian mereka. Karena iman mereka telah diuji. Itu ibarat emas yang telah dibakar dalam api yang sehingga diketahui sama ada emas itu tulen atau sebaliknya. Semasa kehidupan mereka, para nabi-nabi, para anbiya, para salihin, para nabi-nabi teruji dah. Allah uji dengan macam-macam. Sehingga sampai satu nabi-nabi yang diuji dengan dahsyat, yang lebih dahsyat pada nabi-nabi yang lain pun ada, sehingga dimasukkan dalam kumpulan ulul azmi, keazaman mereka yang tinggi, ujian mereka yang dahsyat. 5 orang nabi. Dan nabi-nabi lain juga diuji sama. Ada yang diuji anak mereka tidak mengikut mereka, isteri mereka tidak mengikut mereka. Ada yang diuji dengan sakit, sehingga luruh daging-daging dari tubuh mereka. Ada diuji diancam untuk bunuh, diusir dari rumah. Ada yang diuji lagi dengan kepala mereka dibelah dengan gergaji hingga terbelah dua.
Nabi Zakaria alaihissalam mati dengan dibelah kepalanya dengan gergaji. Ada yang dihalau, ada yang dikata macam-macam. Dikatakan gila, majnun. Semua mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nabi-nabi ini. Tiada ada satu nabi, seingat saya lah, tidak ada satu nabi yang dalam dakwahnya dihampar dengan hamparan perbadani merah dalam dakwahnya. Tiada ada satu nabi yang dalam perjuangan dakwahnya dihampar dengan hamparan kapet merah yang dipalu dengan paluan gendang dan ditabur dengan bunga rampai dalam perjalanan dakwah mereka. Mereka diuji, mereka difitnah. Semua nabi-nabi menghadapi benda yang sama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada nabi-nabi tadi kedudukan yang baik, kematian mereka yang baik, hasil perjuangan mereka. Mereka telah diuji dengan hebat. Seperti mana emas, Allah ibaratkan mereka, Allah uji mereka itu, nak ketulinan mereka itu ibarat emas. Nak dapat emas yang bernilai, yang harganya ribuan, puluhan ribu, kadang-kadang emas tu yang kita pakai, yang perempuan pakai tu, setengahnya berapa ribu lah. Mahal, yang menjadi kegilaan perempuan, kegemaran perempuan. Dibakar, diambil daripada dalam tanah itu, kemudian ditapis, kemudian dibakar dengan bakaran api yang kuat, nak menentukan adakah itu betul-betul emas yang tulen. Bila bakar ni, faham sajalah, panas, dengan kepanasan yang tinggi. Emas tadi dibakar dengan kepanasan yang tinggi, sehingga nak diketahui sama ada itu emas itu tulen ataupun palsu. Bukan emas yang betul, yang tulen. Bukan sama ada emas itu tulen atau tidak tulen. Kalau emas yang tulen walaupun dibakar dalam keadaan api yang panas, dia tidak akan cair. Kalau emas yang dibakar tiba-tiba dia cair, itu bukan emas yang tulen. Begitulah, nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada golongan Nabi ini kedudukan yang baik. Sebab mereka telah diuji, ibarat seperti diuji emas tadi. Mereka telah diuji dengan berbagai macam cara, bermacam-macam ujian. Kita lihatlah keadaan sejarah Nabi-Nabi, kita baca sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu. Pasti kita akan merasai bagaimana ujian yang mereka hadapi, yang mungkin bagi kita sebagai umat akhir zaman ini, jika Allah uji seperti itu, mungkin kita tidak ada kesanggupan kita, adakah kita mampu seperti mereka. Nabi Muhammad SAW diuji dengan berbagai macam. Nabi Muhammad SAW diuji dengan bila lahir, ayah tidak ada. Di Nabi kita, ayah dah meninggal. Makna dia lahir dalam keadaan dia tidak melihat wajah ayahnya. Sedangkan dia kekasih Allah. Tapi Allah lahirkan dia dalam keadaan dia tak melihat wajah ayah dia. Tidak mengetahui bagaimana rupa ayah dia. Tak tahu macam mana bentuk rupa ayah dia. Kita lahir sekarang, zaman sekarang, kalau kita lahir, walaupun ayah kita meninggal, masih lagi kita lahir dengan lahir ayah tak ada, tapi kita masih lagi boleh dapat melihat gambar ayah kita. Oh, ini ayahku. Kita masih lagi melihat, walaupun kita lahir, kadang-kadang ibu kita dah lahirkan kita, ibu meninggal. Pernah berlaku dan memang berlaku. Macam Siti Sarah, lahirkan anak, dia meninggal, anak hidup. Tapi anaknya
dapat melihat lagi wajahnya, gambar-gambar ibunya. Itu satu ujian yang sebenarnya ujian yang kuat, yang terpaksa ditanggung oleh keluarga Siti Sarah. Dan mudah-mudahan roh Siti Sarah diletakkan di kalangan orang beriman, insya-Allah. Dan nampak tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda yang baik di akhir kematiannya. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, Allah telah diuji, Nabi telah diuji. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tak diuji seperti mana nabi-nabi, dan kita pun minta Allah Subhanahu Wa Taala janganlah menguji kita seperti mana Allah menguji para nabi-nabi, sebab kita lemah. Kita mengakui kita lemah, sama ada lemah segi keimanan kita, lemah amalan kita, dan lemah segala-galanya kita ini. Nak dibandingkan dengan nabi-nabi, kita jauh beza. Ibarat langit dengan bumi. Sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan kita yang sedikit ini, janganlah Allah uji kita dengan ujian yang berat, yang tak mampu kita tanggung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berilah Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jauhilah kita, lindungilah kita dari ujian yang berat, yang tak dapat mampu kita tanggung. Berilah kita kesihatan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk taat kepada perintahnya. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan keampunan dan juga pahala yang besar kepada golongan tersebut, pada golongan orang yang beriman, termasuk kalangan para nabi-nabi tadi, para salihin, para muttaqin, orang yang bertakwa. Dengan Allah berkata, Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan amal soleh bahawa mereka mendapat keampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah berjanji akan berikan pahala yang banyak kepada mereka-mereka ini, mereka-mereka yang mati dalam keadaan baik ini, termasuk di kalangan para nabi, para salihin, para muttaqin. Menjadi sunnatullah dan sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, jika seseorang itu beriman dan beramal soleh, diberi keampunan dan pahala yang besar. Sebaliknya, golongan yang mengingkari perintah Allah SWT dan melakukan maksiat, pasti akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Menjadi sunnatullah, sunnah Allah, peraturan Allah. Sebagaimana janjikan Allah pada hambanya yang beriman, Allah berikan kedudukan yang baik di sisinya. Maka sebaliknya bagi mereka yang tidak beriman kepada apa yang Allah firmankan, derhaka kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak mengikut agama Allah, balasan yang sebaliknya. Dia menerima balasan di atas perbuatan, di atas kepercayaan dan dilakukan di atas muka bumi ini. Jika saya tidak silap, minta maaf jika saya silap. Wahadainahu sabil. Di dunia ini Allah bagi dua jalan. Wahadainahu sabil. Imma syakiran wa imma kafura. Sama ada kamu nak menjadi orang yang syukur ataupun nak menjadi kufur. Dua jalan saja dunia ini. Allah tak jadikan dunia ini tiga jalan. Tidak. Allah jadikan dunia ini dua jalan. Wahadainahu sabil. Imma syakiran wa imma kafura. Sama ada kamu nak jadi orang yang bersyukur ataupun kamu nak menjadi orang yang kufur. Pilihan itu terletak di kalangan, terletak kepada manusia itu. Sebab itu kita muslimin muslimat rahmati Allah, jika kita mendekatkan diri dengan Allah, jika kita mendalami, kita membaca, kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, tadabbur ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, mendampingi para ulama, membaca kitab-kitab peninggalan mereka, akan melembutkan hati kita. Kita manusia ini, semua manusia termasuk diri saya, ada yang terlalai. Kadang-kadang perlu kepada teguran, perlu pada ketukan, untuk nak menyedarkan diri kita. Sebab kita manusia ini, kita hawa nafsu ini nak mendorong kita banyak ke arah pada kelalaian. Sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dari kelalaian itu Allah menyedarkan kita. Kita tersedar dari kelalaian kita itu. Jika kita sedar dari kelalaian kita itu, alhamdulillah,
bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Allah bagi kelalaian kita itu sampai nak diambil nyawa kita, masih lagi kita lalai. Baru kita nyawa nak dicabut. Baru pada masa itu kita nak bertaubat, dah pintu sudah dah tertutup dah. Sebab itu ada ulama mengatakan Allah nak melihat akhir hidup kita. Awal hidup kita pun Allah melihat. Awal penghidupan kita pun Allah lihat. Tapi Allah nak melihat yang sebenarnya adalah akhir kehidupan kita. Macam mana cara akhiran kehidupan kita? Kehidupan kita ketika kita nak mati tu, saat-saat kita nak habis nyawa tu, akhir-akhir umur kita lah. Kita kata, jika ditakdirkan Allah SWT, contoh umur kita 70 tahun, 10 tahun yang terakhir itu, antara 60 dan 70 tu, bagaimana keadaan rentak kehidupannya? Atau antara 50 hingga 70 itu, bagaimana rentak kehidupannya? Akhir umur itu, akhir kehidupannya itu. Daripada 12 tahun tu, mungkin manusia, semua kita ni dalam keadaan kita masih kanak-kanak, kadang terlalai. Biasalah hidup muda ni, kegilaan, kegemaran, hawa nafsu kita itu banyak mendorong benda-benda yang kesukaan, keseronokan. Keseronokan, bila keseronokan ni bercampurlah, ada yang baik, ada yang tak baik. Alhamdulillah lah kalau ada manusia yang, ada orang yang dari awalnya baik sampai akhir. Alhamdulillah, syukurlah jika ada. Ambil dia buat dosa pun, dosa yang kecil-kecil, alhamdulillah, syukurlah. Bagi kita yang lemah ini, bagi saya lah contohnya, tak terlepas daripada dosa-dosa masa kita zaman muda itu. Tapi Allah bagi kesedaran dengan pendidikan. Alhamdulillah, terima kasih kepada keluarga, beri pendidikan agama. Akhirnya kita sedar, dan daripada kita mendengar daripada guru-guru yang mengajar, kita dekatkan pada ulama-ulama, kita baca buku-buku, kita berkawan dengan orang baik, teguran-teguran, dan kita melihat dengan pandangan manzurah, pandangan mata kita, penglihatan kita tentang apa yang berlaku di dunia ini, bermacam-macam ujian yang Allah berikan ini. Kadang-kadang dia boleh memberi satu penginsafan, kesedaran pada diri kita. Bukan saja daripada bacaan, bukan saja daripada bacaan itu makru'ah, dari manzurah, dari penglihatan itu pun kita boleh sudah membaca bahawa ujian Allah ini, kebesaran Allah, dan segala apa yang Allah ciptakan ini ada maksud yang tertentu. Kita pernah lihat macam mana orang yang mati dalam keadaan yang tak baik. Kita pernah lihat macam mana kehidupan orang-orang yang melakukan maksiat, tak tenang kehidupannya, rumah tangga mereka yang macam-macam, pergaduhan, perceraian yang kadang-kadang bergaduh. Perceraian itu tidaklah menjadi satu masalah. Perceraian itu bukan satu yang masalah. Mungkin perceraian itu jalan yang terbaik setengahnya. Ini perceraian sehingga sampai berlaku pergaduhan, rumah tangga bergaduh sampai balik mangkuk pinggan ni, contoh, berlaku pergaduhan dengan kata-kata nista sehingga jiran-jiran semua mendengar. Anak-anak depan mata, anak-anak bertengkar. Akhirnya berpisah. Berpisah dengan cara yang elok itu tidak menjadi masalah. Tak salah. Dia itu jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jangan jadikan kata pencarian itu ada yang tak baik. Ada yang baik. Dan itu jalan yang terbaik. Dan kita kata itulah jalan yang terbaik bagi kita. Ini maksud saya penceraian yang disebabkan oleh maksiat kita itu. Balik dalam keadaan mabuk. Kemudian pelaku berkahlian. Kemudian riuh rendah rumah tangga. Kita tak mahu macam itulah. Sebab apa? Maksiat yang dilakukan itu. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Sebagai balasan dari kemaksiatan yang dilakukan sejak daripada kematiannya lagi, Allah telah menimpakan azab terhadap mereka. Dari kematian dia lagi, Allah telah berikan azab
pada mereka yang melakukan maksiat. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Anfal ayat 50. Boleh rujuk dalam surah Al-Anfal ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq. Maksudnya, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Bagi orang yang kafir, bagi orang yang kufur, Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mengambil nyawa orang-orang yang kafir dan tidak percaya kepada Allah, seraya mereka memukul. Malaikat itu memukul apa? Memukul muka dan belakang mereka. Memukul muka mereka. Ketika nak mengambil nyawa itu, memukul muka dan belakang mereka seraya malaikat itu berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar yang akan menunggumu nanti. Ini ketika nyawa orang-orang kafir nak dicabut, malaikat beritahu itu. Tidak ada salam lah. Ini Allah sebut dalam Quran. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Muhammad ayat 27. Allah berfirman, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Dan bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mengambil nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka. Dalam ayat yang lain, bagaimanakah keadaan mereka? Allah bertanya, ini nak bagi Allah tahu. Tak nak pergi. Bukan Allah bagaimana tu, bukan mana Allah nak tahu dah. Allah tahu dah, tapi nak bagi kita itu tahu. Bagi kita itu insaf, bagi kita itu sedar. Bagaimana malaikat mencabut nyawa mereka? Bagaimanakah keadaan mereka? Bagaimana keadaan mereka? Jika mana orang kafir itu dicabut nyawa mereka, ketika mereka dicabut itu, dipukul muka mereka dan punggung mereka. Ayat yang tadi dalam surah Al-Anfal, dipukul muka mereka dan belakang mereka. Ini di ayat yang lain, punggung mereka juga dipukul. Bagaimana keadaan mereka, kata Allah. Fakaifa idza tawaffatumul malaikah. Bagaimana keadaan mereka ketika mana mereka itu diambil nyawa oleh malaikat. Nah, saya ngeri kamu melihatnya ketika itu, jika kamu dapat melihat, kata Allah. Ini ketika mana nyawa kita, nyawa seseorang itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua ayat itu jelas menggambarkan betapa dahsyat orang-orang kafir itu ketika menghadapi saat kematian. Orang Islam ini ada sikit keringanan. Ni orang kafir. Orang Islam pun kalau dia perangai macam orang kafir, tak percaya nama aja Islam, tapi amalannya, kepercayaannya seperti juga orang kafir. Sembahyang apa semua tak lakukan, tak mengenal Allah, nama Islam. Di akhir zaman ini Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf jika ada silap. Di akhir zaman kata dalam satu hadis, la yabqal Islam illa ismuh. Tidak kekal seorang Islam itu kecuali illa ismuh, kecuali namanya Islam. Di akhir zaman ini. Atau kama qala, kata sabda Rasulullah. Minta maaf jika ada silap, tapi itulah ingatan yang saya ingat. La yabqal Islam illa ismuh. Akhir zaman ini tidak tinggal kepada orang Islam itu kecuali namanya Islam. Namanya Muhammad, namanya Ibrahim. Tetapi amalannya tidak seperti
amalan orang Islam. Muhammad ni orang nama orang Islam. Ibrahim ni nama orang Islam. Tapi nama je Islam. Tapi amalannya dah bukan lagi amalan orang Islam. Wal'iyazbillah. Di akhir zaman ini. Di akhir zaman. Nak ikut cara-cara macam orang kafir. Nak ikut acara macam orang kafir. Nama Islam. Ya Allah. Kedua ayat ini menjelaskan betapa dahsyatnya orang kafir itu. Kedua-dua ayat tadi, surah Al-Anfal dan surah Muhammad itu nak menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya orang-orang kafir ketika menghadapi saat kematian. Betapa dahsyat. Cara malaikat mengambil nyawa ialah dengan cara memukul kepala dan juga belakangnya, punggung mereka. Allah pukul. Malaikat pukul. Malaikat pukul. Bagaimanakah cara malaikat memukul? Bagaimanakah cara malaikat maut itu memukul atau memukul orang kafir itu? Tak dapat dibayangkan. Tak dapat kita bayang. Tak dapat saya nak beritahu. Tak dapat kita bayangkan. Sebab ini semua ghaib. Nak mencabut nyawa itu benda yang ghaib. Kita tak nampak. Malaikat cabut nyawa itu tak nampak. Kita pun tak dapat melihat. Kita tengok orang mati itu, tapi apa perasaan orang meninggal itu kita tak tahu. Tiba-tiba dia meninggal. Walaupun kadang-kadang dia meninggal depan mata kita. Perasaan jiwa dalaman dia, perasaan dalam diri dia, kita tak tahu. Hanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masalah nyawa ini bukan urusan kita. Dia adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah roh ni Allah bagi sangat sikit pada kita untuk kita nak tahu. Itu masalah Allah tak mencerita banyak. Wa ma utitum minal yas'alunaka 'anil ruh. Jika yas'alunaka 'anil ruh adalah satu ayat Quran. Jika mereka bertanya kepadamu ya Muhammad mengenai roh, qul ruhu min amri rabbi. Katakanlah kepada mereka yang bertanya itu, roh itu adalah urusan Tuhanku. Katakanlah Muhammad kepada mereka yang bertanya itu, roh itu adalah urusan Tuhanku. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku diberi ilmu. Katakanlah kepada mereka yang Muhammad, tidaklah aku diberi ilmu mengenai roh itu illa qalila, kecuali sikit dah aku tahu. Beritahu kepada mereka. Ada orang yang bertanya tentang Nabi, tentang roh. Nabi kata, Allah jawab pada Nabi, beritahu pada Nabi, jawab pada mereka bahawa roh itu urusan Tuhanku dan hanya aku diberi sedikit sangat tentang ilmu mengenai roh. Jika ada manusia di dunia ini yang dapat membicarakan roh yang berlebihan, dia tahu roh itu terbang kok mana, kita patut kaji baliklah. Kita patut renung baliklah. Jangan duk percaya, tak tentu hala. Yang berlawanan dengan Al-Quran yang kita percaya. Yang berlawanan dengan hadis jangan kita percaya. Dia kata dia nampak roh ni, Nabi kok roh kok ni dia nampak atur roh ni. Nabi sendiri pun Allah bagi sikit apakah kat kita. Macam apa yang baru ni heboh mimpi tu. Mimpi seorang perempuan tu. Yang dia kata dia dibawa pergi berjumpa, bawa pergi tengok neraka, dia bawa pergi naik jabatan sirat, dia cuba nak selamatkan mimpi tu, mimpi seorang perempuan, saya lupa nama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masita kah? Masita. Kalau tak silap, minta maaf jika tersilap. Mimpi Masita. Mimpi Masita yang menjadi kepercayaan. Ramai orang percaya. Ramai. Pengikut dia ramai. Dia kata betul pun ramai. Dan terdiri pada orang cerdik. Orang yang cerdik yang boleh percaya dengan dia. Dia naik ke, saya dengar sikit je tu. Saya tak apa nak dengar habis sangat lah. Benda tu saya kata, benda tu benda mengarut. Sedangkan Nabi sendiri, Nabi itu pembawa wahyu yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam
Madinah, pada hari ini telah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah sempurna agama kamu. Mana tidak ada lagi yang tertinggal sedikit pun. Telah sempurna aku sampaikan. Tidak ada lagi yang aku tinggalkan. Al-Quran yang terakhir, surah yang terakhir, antara surah yang terakhir, surah yang terakhir sekali ialah Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian bila Nabi baca ayat tu, ada sahabat Nabi Abu Bakar menangis. Kata, bila Nabi baca ayat ni, tak lama dah Nabi akan meninggal. Sebab telah sempurna apa yang Nabi sampaikan kepada kita, malah misi Nabi itu selesai lah. Muhammad tu akan tinggalkan kita lah. Sebab Nabi lahir ke dunia ni untuk berdakwah, untuk membawa Islam. Nabi lahir ke dunia ni bukan untuk hidup macam kita manusia biasa ni. Dia menyampaikan dakwah Rasul. Dia sebagai utusan Allah. Dia hidup macam kita, berkahwin semua macam kita lah, manusia biasa. Tapi dia ada misi dia sebagai Rasul Allah. Apabila misi dia telah selesai, Allah akan ambil dia. Allah akan ambil dia. Allah boleh simpan umur dia, Allah boleh lanjutkan umur dia sampai 70, 90. Tapi misi dia telah selesai. Maka tamatlah tugas Nabi, dan Allah ambil umat Nabi. Beruntunglah mereka yang bersama dengan Nabi. Umat-umat yang sempat hidup bersama dengan Nabi SAW. Beruntung kerana dapat melihat Nabi. Tapi bukan semua yang beruntung. Yang beruntung itu yang beriman dengan Nabi, yang menjadi sahabat Nabi. Yang terima ajaran Nabi, menjadi Islam dan menjadi sahabat Nabi, itu yang beruntung. Yang tak beruntung, yang mendapat kecelakaan ialah mereka yang hidup bersama dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi. Mereka itu orang yang celaka. Mereka itu bukan sahabat. Yang dikatakan sahabat ialah mereka yang bertemu dengan Nabi, mereka yang berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Itu baru dikatakan sahabat. Kalau mereka yang hidup bersama Nabi, berjumpa dengan Nabi, bercakap dengan Nabi, makan dengan Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi, maka itu bukan sahabat. Beruntung orang yang menjadi sahabat Rasulullah SAW, dapat melihat wajah Rasulullah. Di dunia mereka dapat melihat wajah Rasulullah. Di akhirat nanti mereka akan duduk di sisi Rasulullah SAW. Sebab itu kerinduan mereka kepada Rasulullah lebih, sebab mereka melihat wajah Rasulullah setiap hari. Mereka dekat dengan Rasulullah, mereka beribadat, bersembahyang dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah meninggalkan mereka. Ada yang sebab hati sedih. Sehingga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tersebut dalam kisah, apabila diberitahu bahawa dikhabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dikhabarkan kepada Sayyidina Umar berita kematian Rasulullah, dia kata macam dia tak percaya. Kemudian dia kata, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku akan pancungkan dia dengan pedang. Bila dikhabarkan bahawa Muhammad wafat, dia tak percaya kata Muhammad itu wafat. Dia kata, siapa yang memberitahu aku kata Muhammad itu wafat? Abu Bakar kata, aku akan pancung dia dengan pedang. Mau dia tak percaya. Dia sayang dekat Nabi macam tu sekali. Dia tak boleh menerima berita kematian Nabi itu. Sehingga turun ayat Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad ni hanyalah seorang rasul. Dan ada lagi sambung ayat tu. Apa nama? Wa Muhammadun illa rasul. Kemudian ada lagi sambung ayat tu. Saya pun dah lupa ayat tu. Adakah dan dia ada, Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Dan adakah sekiranya dia meninggal ataupun dia telah pergi, kamu akan lari daripada pendirian pendirian kamu, daripada akidah kepercayaan kamu, sebab Muhammad ini seorang rasul seperti Nabi Rasul-Rasul yang dahulu yang telah meninggal.
Adakah bila Muhammad itu apabila adakah jika Muhammad itu meninggal bahawa kamu akan jadi nak lari daripada apa segala ajarannya, kamu pun nak tuan-tuan boleh rujuk ayat tu, wa ma Muhammadun illa rasul, jika sekiranya terbunuh ataupun mati, adakah kamu nak berpaling daripada ajarannya? Begitu. Jika sekiranya Muhammad itu terbunuh ataupun mati, kamu nak berpaling daripada ajarannya. Sebab dia seperti mana Rasul-Rasul yang dahulu yang telah pergi, begitulah dia akan pergi sama seperti Rasul-Rasul yang terdahulu. Sehingga datang Abu Bakar datang menyabarkannya, menyejukkan hatinya. Sebab Umar ini seorang yang pemanas. Dia sahabat Rasul, seorang yang pemanas lah kita kata. Dia seorang yang dekat dengan Rasulullah, sayang dekat Rasulullah. Bila dengar berita kematian tu macam dia hilang arah. Datang sahabat Muhammad ni seorang Rasul, manusia macam kita, macam Nabi-Nabi dahulu. Nabi-Nabi dahulu, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Adam, semua Nabi-Nabi meninggal. Dan Muhammad pun macam itulah. Jika sekiranya dia mati atau terbunuh, adakah kita nak berpaling pada ajaran dia? Bila dia dengar begitu, tenang hati dia. Sayang mereka pada Muhammad. Mereka dapat melihat wajah, untuk beruntung mereka dapat melihat wajah Muhammad SAW. Bilal bin Rabah, bila Nabi Muhammad meninggal, dia tak boleh lagi mengazankan. Dia tak boleh azan lagi. Dia tak boleh azan. Dia Bilal bin Rabah ialah tukang azan. Sehingga sampai sekarang orang panggil Tok Bilal itu ambil sempena nama Bilal bin Rabah, tukang azan. Dia tahu dah bila dia azan, sekali Rasulullah datang. Bila azan, Rasulullah datang sembahyang. Sebab rumah Rasulullah tu, bilik Rasulullah tu berhampiran dengan masjid, dekatnya. Kemudian bila dia teringat, bila dia azan, bila dia azan tu dia rasa kalau dia azan tu dia terbayang, kata sekali Rasulullah akan mai. Macam dia azan tu, Rasulullah akan datang. Dia tak boleh terbayang. Jika Rasulullah wafat, dia azan, makna dia teringat Rasulullah akan datang. Sebab itu pernah berlaku sirah, kalau tak silap saya, selepas Rasulullah wafat, dia azan, dia pengsan. Sebab terpengsan lah. Bila dia azan tu, dia tahu dah ketika bila dia azan tu, dia terdengar, dia terbayang Rasulullah akan tapak kaki Rasulullah akan sampai. Jadi bila dia azan selepas Rasulullah wafat, dalam keadaan dia azan tu dia teringat Rasulullah dah tak ada dah, dia pengsan kerana azan tadi. Sebab ingatan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah persahabatan sahabat, akrab para sahabat. Sebab itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap masa mereka sanggup menggadaikan nyawa untuk Rasulullah SAW. Jika berjalan, mereka sanggup berhadapan, duduk di depan. Jika sekiranya berlaku apa-apa perkara, mereka dulu yang tempuh. Mereka dulu yang hadapi Rasulullah. Biar mereka mati, asalkan Rasulullah jangan mati. Kerana bagi mereka, biarlah mereka mati. Kerana jika mereka mati, Islam ini tidak terkubur maksud mereka. Islam tetap terpelihara jika mereka mati. Jangan Rasulullah mati. Jika Rasulullah mati, jika Rasulullah wafat, agama Islam ini siapa nak sebarkan? Jika mereka mati, tak apa, Rasulullah masih hidup. Mereka sanggup jaga Rasulullah seperti itu. Itulah sahabat. Beruntung. Tapi ada satu hadis Rasulullah SAW beritahu kita juga di kalangan orang yang beruntung. Nabi sayang juga dengan kita. Nabi sayang juga dengan kita. Walaupun kita tidak pernah melihat Nabi, tak pernah tengok macam mana rupa para Nabi yang cantik itu. Sahabat-sahabat dapat melihat, mereka beriman dengan Nabi, semayang belakang Nabi. Mereka dapat kelebihan itu. Semayang depan Nabi, dapat bergurau dengan Nabi, dapat berjabat tangan dengan Nabi, dapat pergi berperang bersama Nabi. Hidup sama dengan suasana
dengan Nabi SAW. Beruntung. Tapi Nabi kata, Nabi pun sayang kepada umat-umat dia semua. Nabi sayang. Nabi tak bezakan. Apa kasih sayang dia itu bukan hanya kepada umat dia saja, bukan sayang daripada sahabat dia saja, kepada umat dia seluruhnya dia sayang. Di akhirat nanti kita akan dapat melihat wajah Nabi dan kasih sayangnya, keberuntungan. Dia kata orang yang akhir zaman ini segi keberuntungan di hari akhirat tiga kali ganda Allah sebut daripada keberuntungan mereka yang hidup zaman Nabi SAW. Keberuntungan tu dengan segi apa nak? Keberuntungan segi keberuntungan segi amalan mereka. Keberuntungan segi kepercayaan mereka itu. Ketahanan akidah mereka itu. Kamu percaya kepada beriman, kamu melihat aku berdakwah kepada kamu dan kamu melihat antara mukjizat yang aku berikan, yang aku tunjukkan kepada kamu, ya Allah berikan mukjizat kepadaku, kamu melihat dengan mata kepala kamu menjadi sahabatku, kamu beruntung. Tapi ada lagi orang yang beruntung selepas kamu. Sahabat kata, siapa ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Antara hadisnya, jika saya tak silap ada hadis, Tuba liman ra'ani wa yu'minu bi. Beruntunglah bagi mereka yang beriman. Beruntunglah bagi orang yang Tuba liman ra'ani. Beruntunglah bagi orang yang melihatku wa yu'minu bi, dan beriman denganku. Beruntung. Tuba liman ra'ani wa yu'minu bi. Beruntunglah bagi orang yang melihatku dan beriman denganku. Kamulah. Kamu melihatku, kamu melihat dakwahku, dan aku beriman, kamu beriman kepadaku. Kamu beruntung. Fatuba. Nabi sambung lagi ayat hadis tadi. Fatuba. Nabi ulang 3 kali. Fatuba tadi. Dekat sahabat tadi, fatuba. Beruntung kamu. Sebab kamu melihatku dan beriman kepadaku. Fatuba liman lam ra'ani wa yu'minu bi. Beruntunglah mereka yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. 3 kali Nabi sebut keberuntungan itu. Bagi mereka yang tidak melihatku. Mereka tidak pernah melihatku, tapi wa yu'minu bi, beriman denganku. Siapa? Kita lah antaranya, umat akhir zaman. Umat selepas kewafatan Nabi. Tak dapat melihat Nabi tapi beriman dengan Nabi. Kita tidak pernah melihat Nabi SAW. Kita hanya dapat melihat kuburan Nabi. Kita dapat melihat kuburan Nabi dan hasil pendengaran hadis-hadis, ucapan hadis-hadis, kata-kata sabdaan Nabi. Tapi kita mempertahankan kesucian Islam dan juga kita mempertahankan kehormatan Nabi ini sehingga sanggup menggadaikan nyawa. Sedangkan kita tidak pernah melihat Nabi. Jika orang nak memainkan Nabi, nak menghina Nabi, umat Islam bangkit seluruh dunia. Itu sebabnya tanda cinta kepada Nabi. Walaupun tidak melihat Nabi, tapi beriman dengan Nabi SAW. Hadis Nabi, termasuk kitab-kitab hadis Nabi. Ribuan tahun Nabi tinggal. Kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kita baca apa yang Nabi beritahu dan kita percaya, beriman pada Nabi. Maka mereka seperti itu masuk di kalangan fatuba. Beruntung. Liman lam ra'ani, mereka tidak melihatku tapi beriman denganku. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan 3 kali keberuntungan itu. Kita tidak melihat Nabi tapi kita beriman dengan Nabi SAW. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian.
Kalau manusia melihat bagaimana malaikat mengambil, kalaulah manusia melihat bagaimana malaikat mengambil nyawa golongan kufar, orang kafir, sudah pasti manusia akan merasa ngeri. Kalau Allah tunjukkan bagaimana Allah bukakan hijab, boleh nampak bagaimana Allah Subhanahu taala bagaimana malaikat mengambil nyawa orang kafir, nescaya kamu akan ngeri. Karena tiada siapa yang dapat membayangkan jika malaikat maut memperlihatkan keadaan dirinya yang sebenar. Karena tidak siapa dapat membayangkan jika malaikat maut memperlihatkan keadaan dirinya yang sebenar. Kalaulah ketika Allah bukakan hijab itu, ketika nak mengambil nyawa orang-orang yang kufar tadi, Allah buka hijab. Kemudian Allah juga buka hijab melihat bentuk tubuh malaikat Israel yang nak mengambil nyawa itu, sebesar mana tubuhnya, dan dengan apa pula dia memukul orang kufar itu, orang yang nak dicabut nyawa itu, maka kamu akan ngeri, kamu tak sanggup melihatnya. Sebahagian ulama tafsir ketika menghuraikan ayat yang tadi itu, bahawa yang dipukul tadi itu, orang kufar yang dipukul belakang mereka, muka mereka dan punggung mereka, bahawa orang-orang kafir yang dipukul muka dan belakangnya oleh malaikat maut ketika nak mencabut nyawanya ialah golongan kufar yang memerangi Rasulullah SAW ketika perang Badar dulu. Dalam huraian ayat tadi yang Allah pukul, ini tafsiran pula. Kita pergi tafsiran makna tafsir pula. Ilmu Islam ni dia luas. Sebagai ulama tafsir dia kata yang dipukul muka mereka itu, malaikat yang dipukul oleh malaikat maut itu, muka orang kafir itu ialah orang kufar yang memerangi Rasulullah. Bukan orang kufar yang ada sekarang ni. Yang dipukul muka mereka itu. Bukan maknanya bila kata begitu orang kufar, orang kafir itu Allah ambil nyawa dengan mudah. Tak juga, tak. Bukan. Dengan silap faham. Tapi yang ayat tadi diturunkan, kata ulama, sebagai ulama, yang dipukul muka, punggung dan belakang mereka itu ialah orang kufar yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar dulu. Ini kerana perang Badar itu satu perang yang luar biasa. Kerana perang tersebut adalah terdiri dari kaum keluarga Nabi sendiri. Allah marah. Kerana dalam perang Badar tadi, Nabi berperang dengan kaum keluarga dia sendiri yang tak percaya kepada dia, yang tak beriman kepada dia, dan nak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah marah. Kaum keluarga dia sendiri nak menentang ajaran Rasulullah, nak membunuh Rasulullah, yang mana Nabi tadi mereka kenal. Yang Nabi Muhammad tadi yang mereka nak perang tu, mereka kenal, mereka kawan sejak kecil. Mereka kenal Nabi sungguh-sungguh. Tiba-tiba mereka nak memerangi Nabi dalam peperangan Badar. Allah marah pada kumpulan kafir itu, kufar itu. Mereka kenal Nabi seperti mana mereka mengenali Nabi, seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna, Nabi kata, Allah kata, mereka mengenali Nabi seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya, yakni mengenali Nabi Muhammad seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Kenal sungguh. Seperti mana mereka kenal anak mereka, di mana ada tai lalat anak mereka, di mana ada tanda-tanda dalam tubuh anak mereka ni, tubuh tanda adalah anak dia, anak mereka tu mereka tahulah di mana ada tanda-tanda contoh. Begitulah mereka mengenali Muhammad sampai peringkat itu, macam-macam anak mereka. Kenal sungguh sebab mereka berkawan sejak kecil. Tiba-tiba bila sudah Nabi menjadi seorang, diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, tiba-tiba mereka nak memerangi Rasulullah. Yang sedangkan ketika kecil mereka berkawan dengan baik, mereka kenal Nabi, bahkan digelar Nabi itu sebagai Al-Amin, orang yang diberi kepercayaan, orang yang diberi amanah kepada orang yang disebut sebagai amanah, orang yang diberi amanah
Mereka memberi kepada Nabi amanah untuk menjaga harta mereka. Mereka pun tak percaya kepada sama-sama mereka. Sama-sama geng mereka. Dia percaya kepada Muhammad lagi masa Nabi kecil tu. Jadi bila Nabi diangkat menjadi Rasul, mereka menentang. Allah marah bulan itu. Sebab itu mereka bila cabut nyawa mereka, dicabut dengan cara dipukulkan muka mereka, belakang mereka dan punggung mereka. Ini setengah ulama tafsir menguraikan macam itu. Ayat itu ada kaitan dengan golongan kafir yang menentang Nabi ketika perangan Badar dahulu. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Kaum Quraisy yang sudah mengakui, mereka itu sudah mengakui Muhammad seorang yang baik, jujur sejak kanak-kanak. Tapi apabila Nabi dilantik menjadi Rasul ketika berumur 40, kenapa mereka menentang? Di kecil, masa sebut kecil sehinggalah sampai ke peringkat dewasa, mereka Nabi itu mereka sayang. Mereka sayang Nabi. Dia kata Nabi ni orang yang dipercayai, orang yang baik, jujur. Tapi apabila Nabi diangkat menjadi Rasul, terus mereka menentang. Sehingga menggalakkan Nabi ni seorang yang majnun, seorang yang gila. Dan mereka sampai mereka nak bunuh Nabi ni, seorang yang mereka kawan sejak kecil. Tiba-tiba bila Nabi diangkat menjadi Rasul, mereka sanggup nak bunuh ni. Ini sebab itulah Allah ambil nyawa mereka itu dengan cara yang kasar. Jelaslah bertentangan mereka itu bukan kerana keraguan terhadap kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi. Bukan mereka, jelaslah bahawa orang kufar itu, orang Quraisy itu yang kufar, mereka menentang Nabi bukan kerana tak percaya kepada Nabi. Sebab mereka percaya kepada Nabi. Tapi mereka menentang semata-mata disebabkan kedengkian. Atas kedengkian ataupun kerana kepentingan pribadi mereka. Akan terjejas apabila ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW bercanggah dengan kepercayaan karut-marut dan sesat yang diwarisi turun-temurun. Bukan tak percaya kat Nabi, tapi bila mereka ikut ajaran Nabi, makna dia mereka terpaksa tinggalkan ajaran turun-temurun tu. Kepentingan peribadi mereka terjejas. Sebelum ini mereka sembah berhala, mereka tinggalkan berhala. Dan berhala tu dah dari setengahnya jadi tokai berhala pun ada. Jadi tokai berhala. Kelang-kelang berhala lah kita kata. Bila ikut Nabi, kelang-kelang berhala ni tak ada lagi. Tak ada lagi orang nak beri berhala. Berhala-berhala tu setengah tu mereka gantung di leher. Kecil dia gantung di leher. Apa ada berhala yang paling kecil pada paling besar kali letak di dekat Kaabah tu. Penuh keliling Kaabah tu berhala-berhala. Jadi jika mereka ikut ajaran Muhammad, mereka kena buang semua itu semua, tinggal semua. Sedangkan itu kadang-kadang mata pencarian mereka. Dan juga ajaran nenek moyang mereka. Jadi macam mana kalau kami ikut Muhammad, nanti macam mana ajaran nenek moyang kami semua tu hak dulu tu? Mereka nak ikut ajaran nenek moyang mereka yang tersesat tu, mereka sanggup ikut. Tak mau nak tinggal ajaran nenek moyang mereka, mereka sanggup menentang ajaran Nabi SAW. Ini sebab itu saja, bukan tak percaya kat Nabi, dia percaya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh yang demikian, Allah mematikan orang kafir Quraisy menentang Nabi itu, maka malaikat maut mencabut, meragut nyawa mereka dengan cara yang seperti tadilah, dipukul muka, punggung dan belakang mereka. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh beberapa imam hadis termasuk Bukhari menceritakan bahawa tentera kafir Quraisy semasa perang Badar, masa perang Badar, sebahagian daripada mereka telah dipukul dan digodam oleh para malaikat yang membantu tentera Islam pimpinan Rasulullah SAW. Terdapat dalam hadis, beberapa hadis menceritakan bahawa tentera kafir Quraisy yang menentang Nabi SAW dalam peperangan Badar, mereka telah dipukul oleh para malaikat. Dalam peperangan Badar,
Allah turunkan tatanazzalul malaika, Allah turunkan malaikat membantu tentera Islam. Dan ada sahabat yang melihat kejadian aneh dalam peperangan Badar tersebut. Ketika mana mereka mengejar tentera Quraisy, kafir Quraisy tadi mengejar dengan kuda tu, mereka terdengar bunyi kuda lain tapi tak nampak. Mereka dengar bunyi kuda yang lain sama turut mengejar tentera kufar tadi. Terdengar suara bunyi macam suara kuda, tapak kaki kuda sedang berlari mengejar tentera kafir Quraisy tadi. Dan apabila sampai dekat dengan kafir Quraisy tadi, tentera kafir Quraisy tadi telah dilihatnya telah terjatuh dan hancur muka mereka. Hancur muka dia. Jadi tentera Islam tengok, siapa yang datang membunuh ni, tak nampak rupa pun. Tiba-tiba terjatuh dan tengok-tengok dah hancur muka. Makna dia tentera malaikat datang dan memukul muka mereka. Sebab itu dia katakan hancur muka itu. Sahabat melihat sendiri itu. Sahabat kejar, tiba-tiba bila sampai ke tempat itu, tengok muka tadi tu hancur dah jatuh dah. Dan dia pun sebelum tu terdengar tapak kaki yang turut sama mengejar tentera Quraisy, kafir Quraisy tadi. Ini nak menunjukkan bahawa ayat tadi yang diturunkan tadi, walau tara iz yatawaffal alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq. Ketika mana para malaikat mengambil nyawa orang kafir seraya mukul muka dan belakang mereka, lalu rasakanlah azab neraka yang nanti kamu. Adalah setengah ulama tafsir mengatakan bahawa ada kaitan dengan kafir yang menentang Rasulullah ketika peperangan Badar dahulu. Sebab Allah marah sangat pada mereka. Kawan dengan Rasulullah dari sejak kecil, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Muhammad, gelar pula Muhammad sebagai Al-Amin, lantik pula Muhammad letak batu Hajarul Aswad. Tiba-tiba bila Muhammad dilantik jadi Rasul, kamu tak percaya, kamu tentang, nak bunuh pula. Ini Allah marah sangat pada mereka, lalu diambil nyawa mereka dengan cara yang kasar. Muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian, walaupun sebahagian, walau bagaimanapun ada sebagian ulama berpendapat bahawa semua orang kafir selain daripada mereka yang memerangi Nabi SAW dalam peperangan Badar, sehingga menjelang kiamat kelak, apabila golongan kufar itu mati, mereka akan menghadapi keadaan sebagaimana diterangkan ayat oleh 50 dan surah ayat Al-Anfal tadi dan surah Muhammad itu. Kerana kufuran itu adalah sama sifatnya sejak dahulu hinggalah kiamat. Nak menerangkan kepada muslim muslimat, tadi sebagian ulama mengatakan bahawa ayat walau tara iz yatawaffal malaikah itu suratul Anfal ayat 50, dan juga surah Al-Anfal ayat 50 dan Al-Anfal ayat 27, surah Muhammad 27 dan Al-Anfal adalah kaitan dengan orang Quraisy, kafir Quraisy yang menentang Nabi ketika perangan Badar. Ada lagi ulama yang berpendapat bahawa bukan orang kafir yang menentang Nabi dalam perangan Badar saja yang Allah ambil nyawa secara itu, yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 50 dan surah Muhammad 27 tadi. Saya ulang balik. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq. Dan kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka sambil berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Ayat ini kata ulama adalah golongan kafir yang Allah ambil nyawa adalah orang kafir yang terlibat dalam peperangan Badar. Begitu juga ayat surah Muhammad, fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dan bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka.
Ni ayat surah Muhammad pula, ayat 27. Bagaimana keadaan mereka apabila malaikat mengambil nyawa mereka seraya mukul muka mereka dan punggung mereka. Bagaimana keadaan ketika malaikat mengambil nyawa mereka. Itu juga ada kaitan dengan orang kufar yang mati dalam perangan yang terlibat dengan perangan Badar. Itu pendapat sebagian ulama. Dan sebagian ulama mengatakan bahawa ayat ini bukan saja terkena kepada orang kufar, orang kafir yang mati dalam perangan Badar. Bahkan berlaku kepada semua orang-orang kufar, semua orang-orang kafir yang tak percaya kepada Allah, semua mati dalam keadaan yang serupa. Ini pandangan ulama yang kedua. Semacam. Kenapa? Apabila golongan kufar itu mati, mereka akan menghadapi keadaan sebagaimana terangkan. Sebab kekufuran mereka adalah sama. Kekufuran mereka adalah menolak, tidak beriman kepada Allah sejak Nabi Muhammad sampai dahulu. Sampai sekarang. Sejak Nabi Muhammad sampai sekarang. Itulah tabiat mereka. Kalau mereka tak percaya kepada Muhammad semata-mata, selepas kematian Muhammad, mereka ikutlah Muhammad. Yang mereka tak percaya ni, tak percaya kepada ajaran Muhammad itu. Mereka tak percaya kepada Allah lah, senang. Mereka tak percaya kepada ajaran Allah. Yang Allah sampaikan agama melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mereka kata Muhammad ni bawa agama baru, agama yang baru yang menyesatkan, agama yang Muhammad ni seorang yang majnun, orang dah gila. Orang yang hilang kewarasan akalnya. Selama ini kita menyembah berhala, tiba-tiba nak suruh kita tinggalkan berhala. Selama ini kita minum arak, tiba-tiba nak suruh kita tinggalkan arak. Selama ini kita bermain judi, nak suruh kita tinggalkan judi. Macam-macam lagi lah. Lalu mereka kata ini dah lari daripada tradisi nenek moyang. Sebab tu mereka kata Muhammad ini lari daripada amalan-amalan mereka, lalu menggelarkan mereka sebagai Muhammad ini orang yang sesat. Sebab itu kesesatan mereka itu sampai sekarang kesesatan itu berlaku. Maknanya sama nyawa orang dahulu, orang kafir dahulu dengan kafir yang tak percaya kepada Allah sampai akhir zaman, sama keadaannya Allah ambil, tak ada beza. Ini pendapat setengah ulama. Ini pandangan orang ulama, orang yang arif, orang yang arif dalam bidang agama. Dalam mufassirin ni orang yang bukan senang nak hurai. Kita Tok Guru ni pun dia ambil daripada kitab-kitab rujuk Tok Guru ni Aziz ni. Jadi dia tulis macam tu. Dia tulis, walau bagaimanapun dia kata ada ulama yang berdapat bahawa semua orang kafir sama, macam keadaan dia. Ayat tadi turun secara umum, tak melibatkan semata-mata pada orang kafir di zaman yang terlibat dengan memerangi Rasulullah dalam perangan Badar, tapi juga sampai akhir zaman keadaan orang kafir seperti itulah Allah ambil nyawa mereka. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, mudah-mudahanlah sedikit sebanyak apa yang sampaikan ini sebab itulah ini kita kata tajuk buku yang ditulis oleh Tuan Guru ini adalah persiapan menghadapi kematian. Sebab itu kita yang Islam ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ambil roh kita dalam keadaan baik. Tak seperti mana golongan kufar. Orang tak percaya kepada Allah, cara Allah ambil nyawa ni kita tengok dah. Cara nyawa Allah ambil nyawa orang kafir tadi, orang yang tak percaya kepada Allah tadi macam mana? Allah sebutkan betapa ngerinya, dan Allah kata lagi, kalau aku dapat memperlihatkan kepada kamu tubuh wajah tubuh badan malaikat tu, mesti kamu ngeri lagi. Malaikat Israel tadi ketika malaikat memukul dengan tubuhnya yang besar, wallahu a'lam lah bagaimana keadaan tubuh dia, pukul itu ngeri lagi, tapi aku tutup tutupan dinding, tak nampak. Bagi kita yang Islam ini, Allah, mudah-mudahan Allah ambil nyawa kita dengan baik. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita minta
jiwa kita jiwa yang tenang. Dan kita masuk dalam kumpulan Allah Subhanahu wa taala, dan kita redha Allah, Allah redha kita, dan Allah masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya baca ini berkaitan dengan kematian yang dihadapi oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat, kematian orang kufur kepada Allah taala ni dahsyat. Seperti yang saya baca tadi. Ini saya cuba baca saya daripada kitab Tok Guru. Tok Guru pun ambil daripada kitab-kitab lain pula. Bukan dia mereka sendiri. Tapi dengan keilmuan yang ada, dia karang kitab tadi untuk peninggalan kita tentang kematian. Kematian ini semua kita hadapi. Semua akan dihadapi oleh manusia. Semua. Jadi bila membaca kitab-kitab ini akan mendekatkan kita. Oh, saat kematian kita macam manalah, ya Allah. Kita ni dah ada iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ada pada kita dah. Kita dah ada iman dan Islam. Tadi cerita ni buat orang kafir. Sebab itu kita bertuah. Kita jadi orang Islam. Bertuah. Maka akhirnya bersyukurlah kita di atas iman dan Islam, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Sama-sama kita pelihara, kita suburkan ia, jaga ia, pagar ia daripada gangguan-gangguan yang boleh mengganggu iman dan Islam kita, daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan. Kadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.